أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyibah, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT pada pagi ini dapat kembali kita menyambung kuliah kita dengan mengambil faedah daripada kitab yang bertajuk Buku Pintar Ilmu Tauhid, yang merupakan kompilasi dan juga kompilasi fatwa dan risalah Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin hafizah rahimallahu ta'ala, yang disusun kembali oleh Abu Fadli Rabbani hafizahullah ta'ala berdasarkan bab-bab yang kesemuanya berjumlah 12 bab, iaitu merangkumi seluruh hal yang terkait tentang perkara yang paling pokok, yang paling mendasar dalam agama ini, iaitu At-Tauhid. InsyaAllah pada pagi ini kita akan melanjutkan kuliah kita dengan memasuki bab yang baru, iaitu bab yang ke-6 pada muka surat 101. Di mana sebelum ini kita telah selesai mempelajari tentang mukadimah penting terhadap hal yang terkait tentang Tauhid. Pengertiannya, keutamaannya, kedudukannya, pembahagian Tauhid dan hal-hal yang terkait dengannya. Sekarang kita mulai memasuki hal-hal yang merupakan natijah ataupun sasaran utama Tauhid itu. Iaitu dimulai dengan bab yang ke-6 di bawah tajuk Masuk Syurga Tanpa Hisab dan Tanpa Azab. Sebagaimana yang kita ketahui, bagi setiap Muslim yang beriman, di antara perkara yang wajib kita imani adalah iaitu tentang keberadaan syurga dan lawannya, iaitu neraka. Dan kedua-dua makhluk ciptaan Allah Ta'ala ini telah ada sekarang. Telah pun diciptakan oleh Allah Ta'ala, cuma sedang menunggu penghuni-penghuninya untuk memasukinya. Dan sebagai orang yang beriman, hendaknya setiap diri memiliki cita-cita dan tujuan, harapan yang tinggi kepada Allah Ta'ala agar dapat memasuki syurga. Kerana syurga itu disediakan oleh Allah Ta'ala yang penuh dengan pelbagai kenikmatan. Dan kemuncak kenikmatannya adalah dapat berbicara, dapat melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun untuk memasuki syurga itu ada syaratnya. Dan syaratnya adalah, yang pertama adalah At-Tauhid. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannah syahadatu an la ilaha illallah. Kunci kepada syurga itu adalah, anak kunci dia. Kunci nak masuk syurga ni adalah kalimah la ilaha illallah. Itulah dia kalimatut tauhid, yang mana seorang Muslim hendaklah mempelajarinya dari 5 sisi. Yang pertamanya, hendaklah dia mengetahui apakah makna kalimah tauhid itu, apa makna la ilaha illallah, apakah rukun-rukunnya, dan apakah syarat-syaratnya, apa pula pembatal-pembatalnya, dan pula apakah dia natijah atau akibatnya. Kerana barang siapa yang tidak mengilmui, yang mengamalkannya,
mengajak manusia kepadanya, maka jalan untuk dia meraih syurga itu adalah sulit dan payah. Bahkan dikhawatiri dia tidak akan berjaya meraihnya. Jadi syarat untuk memasuki syurga ini iaitu at-tauhid, ataupun juga disebut dengan iman, atau disebut juga dengan taqwa, atau juga disebut dengan amal soleh. Kerana syarat-syarat ini yang semuanya membawa maksud yang sama, iaitu tauhid, adalah syarat utama untuk seseorang mendapat keampunan daripada Allah, mendapat keredaan daripada Allah, dan mendapat keizinan daripada Allah untuk memasuki syurga. Walaupun secara dasarnya barangkali amal-amalnya itu sedikit dan tak padan untuk dia mendapat ganjaran syurga, tetapi apabila padanya terpenuhi syarat, iaitu tauhid, iman, taqwa, amal soleh, maka dia akan berpeluang besar untuk mendapat keampunan, keredaan dan keizinan. Kerana 3 perkara, keampunan, keredaan dan keizinan, adalah syarat untuk dia diberikan peluang untuk memasuki syurga. Sebab itu barang siapa yang tidak memiliki tauhid, maka dia tidak akan mendapat keampunan. Barang siapa yang tidak memiliki tauhid, dia tidak akan mendapat keredaan. Barang siapa yang tidak memiliki tauhid, maka dia tak akan dapat keizinan daripada Allah untuk dimasukkan ke dalam syurga. Sebagaimana yang dipaparkan di dalam banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim tentang hal yang satu ini. Contoh tentang teladan teragung, Rasul teragung iaitu Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi SAW. Allah bagi contoh teladan yang sangat besar kepada umat manusia di atas muka bumi. Ketika mana Nabi Ibrahim AS, ketika mana Nabi Ibrahim AS nak minta kemaafan, keampunan daripada Allah untuk ayahnya, untuk orang tuanya yang kafir, yang menjadi penyembah berhala, tidak mahu mengikuti ajakan Nabi Ibrahim AS, maka dia mati dalam keadaan kekafiran. Dia mati tidak di atas tauhid. Maka Nabi Ibrahim AS minta izin pada Allah agar diberikan keampunan oleh Allah. Namun apa yang berlaku? Allah sebut pada surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa amma wa'idatin wa'adaha iyyah. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu. Inna Ibrahim mala'awwahun halim. Dan permintaan ampun daripada Ibrahim AS kepada Allah untuk bapanya. Tidak lain hanyalah kerana satu janji yang telah diikrarkan kepada bapanya itu. Nabi Ibrahim AS memberitahu pada ayahnya, ketika ayah nak mati, dia akan minta ampun pada Allah, minta izin untuk membantu ayahnya itu agar dapat bersama dengan. Namun apa yang berlaku? Maka tak kala jelas bagi Ibrahim bahawa bapanya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim AS berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Jadi Allah tak izin Nabi Ibrahim AS untuk meminta ampun kepada Allah untuk diampunkan ayahnya. Kerana apa? Para Rasul kalau mereka berdoa pasti akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala larang, jangan berdoa. Maknanya tak diperkenankan. Begitu juga Nabi SAW ketika bapa saudaranya Abu Talib mati dalam keadaan kekafiran. Nabi SAW pun minta izin pada Allah untuk memohon keampunan bagi bapa saudaranya Abu Talib. Dan Allah mengatakan pada surah At-Taubah ayat 113 yang lebih dulu pada ayat 114 tadi, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tiadalah sepatutnya bagi Nabi, ini Nabi SAW, dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Bapa saudaranya Abu Talib musyrik. Walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Ada hubungan kekerabatan, kekeluargaan, hubungan kedekatan, nasab, keturunan. Sudah jelas bagi mereka bahawasanya orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahannam. Jadi itulah pentingnya at-tauhid. Jika ada tauhid dan tidak sekali-kali melakukan sebarang kesyirikan, walaupun terjatuh dalam pelbagai pelanggaran, dosa, namun tetap ada peluang untuk mendapat keampunan. Akan dapat pengampunan. Tapi bila syarat itu hilang, maka bagaimana akan dapat pengampunan? Begitu juga akan mendapat keredaan daripada Allah.
Ya, orang yang bertauhid adalah orang yang mendapat keridaan daripada Allah. Sebagaimana Allah sebut pada surah yang sama, surah At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Orang-orang yang terdahulu, ya lagi yang mula-mula masuk Islam. Siapa mereka itu? Di antara orang muhajirin dan ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, mereka Allah redha. Ya, Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Jadi, orang-orang yang bertauhid dari kalangan muhajirin dan ansar, maka Allah redha kepada mereka. Dan mereka juga redha kepada Allah. Sebab apa? Sebab mereka bertauhid, mentauhidkan Allah, ya, menjadikan Allah satu-satunya Rabb yang diibadahi, ya, yang tunduk diri, taat terhadap segala apa yang Allah perintahkan. Maka apa akibatnya? Mereka akan dikurniakan syurga. Jadi kesimpulannya, untuk meraih syurga Allah SWT mesti padanya terpenuhi syarat, iaitu at-tauhid. Al-Quran menyebutkan at-tauhid itu dalam pelbagai, ya, terminologi seperti mana yang telah kita sebut, ya, tauhid, iman, takwa, amal soleh, Islam, dan begitu seterusnya. Ya, sebagaimana yang lazim selalunya kita akan jumpa iman dan amal soleh digandingkan dan takwa, ya, sering bersendirian. Contoh Allah sebut dalam Al-Quran, ya, seperti ayat yang Allah paparkan di dalam surah Al-Baqarah, ya, surah yang kedua. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 185. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar ila akhir ayat. Dan sampailah berita gembira kepada siapa? Kepada mereka yang beriman dan beramal soleh, bahawa bagi mereka disediakan syurga-syurga yang mengalir di dalamnya, ya, iaitu syurga-syurga yang mengalir, ya, di dalamnya. Baik. Begitu juga contoh, ya, pada ayat lain dalam surah Al-Hajj ayat 23. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihat jannatin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang soleh ke dalam syurga-syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sungai itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara dan pakaian mereka adalah sutera. Jadi ini di antara, ya, contoh-contoh Allah sebut dalam Al-Quran berkaitan dengan khabar gembira bagi siapa? Iaitu mereka yang beriman dan beramal soleh. Jadi ayat lain Allah sebut orang bertakwa. Contoh dalam surah Al-Qamar ayat 54 hingga 55. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai di tempat yang disenangi di sisi Rabb yang maha berkuasa. Itu contoh lain. Ya, begitulah juga dalam surah Al-Hijr, ya, ayat 45 hingga 48. Innalil muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bisalamin aminin wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam syurga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir. Dikatakan pada mereka, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada di dalam hati mereka. Sedangkan mereka merasa bersaudara duduk berhadapan-hadapan di atas dipan-dipan. La yamassuhum fiha. Mereka tidak merasa letih lelah di dalamnya. Ya, fiha nasabun,
wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan darinya. Ini dia ayat-ayat yang tak terhitung. Banyaknya contoh betapa syurga itu adalah tempat kita meraih kenikmatan, tempat akhir kesudahan, tempat tinggal yang kekal abadi, yang merupakan impian bagi setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kita syurga Firdaus, iaitu dapat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita berada pada bab yang ke-6. Langsung kita masuk pada perbahasan, iaitu tajuk masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Iaitu barang siapa yang mentahqiq tauhid, man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Dan ini merupakan tajuk yang merupakan salah satu daripada sabda Nabi SAW. Di mana Nabi SAW dalam sebuah hadis yang panjang tentang hadis syafaat, menjelaskan tentang nanti di negeri akhirat, ketika mana Nabi SAW menjelaskan tentang peristiwa, iaitu umat manusia akan berhimpun, kepada Nabi SAW dipertunjukkan oleh Allah Ta'ala akan kaum masing-masing. Lalu diringkaskan cerita Nabi SAW, sebagaimana daripada hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan daripada Nabi SAW bahawa Nabi SAW bersabda, annahu qal uridat alayya al-umam fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu wan-nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan wan-nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun idh rufi'a li sawadun azimun fazanantu annahum ummati faqila li hadha Musa wa qaumuhu fanazartu fa idza sawadun azim faqila li hazihi ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala azab. Ni pemandangan nanti. Nabi SAW menceritakan tentang iaitu umat-umat telah dipertunjukkan kepadaku. Jadi Allah menunjukkan gambaran tentang umat-umat manusia sejak dulu sampai kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Aku melihat Nabi yang ada hanya berapa orang bersamanya. Mengikut sikit. Ada seorang Nabi, ada satu atau dua saja bersamanya. Dan ada pula Nabi yang tidak ada pun bersamanya, sesiapa pun. Masya Allah. Itulah gambaran cabaran yang dihadapi oleh setiap Rasul yang diutus di kaum masing-masing. Ada yang sikit, ada yang banyak, ada yang tak ada langsung. Tiba-tiba ditampakkan padaku satu jumlah yang banyak. Maka aku pun mengira bahawa mereka adalah umatku. Tetapi dikatakan padaku itu adalah umat Musa bersama kaumnya. Banyak, maknanya menunjukkan umat Nabi Musa AS banyak. Haza Musa wa qaumuhu. Kemudian diperintahkan lihat pula faiza sawadun azim. Kemudian banyak nampak. Sangat banyak. Maka dikatakan padaku itu adalah umatmu. Jadi menunjukkan umat Nabi SAW ini ramai yang mengikuti Nabi SAW. Dan bersama mereka ada 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Ini special. Yang paling special sekali umat Nabi SAW adalah masuk syurga, iaitu tanpa hisab, tanpa azab. Apa rahsia mereka? Diringkaskan cerita, iaitu mereka adalah humul ladzi la yastarikun wa la yakturun wa la yatatayyarun ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang tidak meminta untuk diru'yah, tidak meminta untuk dikait, iaitu kaedah besi panas, itu kalau sakit, dan tidak melakukan tatayur. Tetapi mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Maknanya mereka adalah orang yang memiliki tawakal, yang sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala urusan kehidupan mereka. Baik. Sekarang kita masuk pada perbahasan. Bab ini, pada bab yang ke-6 ini, penyusun ini Hafizahullah Ta'ala dengan mendatangkan risalah-risalah dan juga kompilasi fatwa Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimallah, iaitu membahaskan pada 6 perbahasan. Dimulai dengan bahagian A, iaitu definisi syurga. Kemudian akan diikuti dengan B, 10 nama syurga. C, nikmat-nikmat syurga. D, tingkatan manusia yang masuk syurga. E, peristiwa yaumul hisab. Dan bahagian terakhir, bahagian ke-6, F,
ahli tauhid yang masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi penyusunannya ini adalah sangat tepat kerana apa? Selesai membahaskan perkara paling pokok, paling asas yang wajib diketahui dan dimiliki serta diamalkan, iaitu tauhid. Maka ya faktor pendorongnya, kemuncaknya adalah seorang itu akan meraih syurga. Dan untuk ya meraih syurga itu perlu ditanamkan, perlu didedahkan pada setiap orang yang beriman dan bertakwa agar mereka bersungguh-sungguh untuk meraihnya. Setelah mereka mengetahui tentang hakikat, sifat, ciri-ciri syurga itu sendiri. Bahagian A, definisi syurga. Syurga adalah terjemahan dari kata Al-Jannah. Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, syurga, yakni jannah adalah satu negeri yang Allah Azza wa Jal siapkan untuk para walinya yang bertakwa. Semua orang yang beriman yang bertakwa kepada Allah, mereka adalah wali Allah. Ya, cuma tingkatan mereka itu kewaliannya berbeza-beza di sisi Allah sesuai dengan jauh dekatnya mereka dengan Allah. Menerusi amalan-amalan wajib, juga amalan-amalan yang sunat. Dinamakan jannah kerananya banyaknya pohon di dalamnya dan kerana menaungi mereka yang ada di dalamnya. Itu maksud Al-Jannah. Maknanya satu pemandangan panorama yang sangat indah. Ya, di dunia kalau kita lihat, satu kawasan itu dipenuhi dengan tanam-tanaman, pohon-pohon yang mencakar langit, ya, tersusun indah, rapi. Ada pohon yang berbuah, ada pohon yang berbunga, ada pohon yang berdaun sahaja tapi dengan pelbagai warna. Ya, itu adalah ibarat sebuah taman yang sangat indah, sangat menenangkan, ya, sangat menyejukkan dan lagi pemandangan yang sangat menakjubkan. Apatah lagi syurga, tak dapat nak digambarkan, cuma dapat dipermisalkan untuk mendekatkan pemahaman. Tapi hakikatnya, ya, tak dapat kita nak jangkau dengan akal. Kenapa? Ia adalah perkara ghaib yang nanti kita akan temuinya, kita akan berada padanya di negeri akhirat. Baik, bahagian B, 10 nama syurga. Jadi disusun dulu terlebih dahulu, syurga ini banyak namanya. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, ya, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata dalam kitabnya, ya, iaitu ya, Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Ini kitab yang sangat bagus. Ya, kitab yang sangat bagus yang menjelaskan tentang syurga, ya, dan perinciannya. Maka carilah kitab ini. Ya, kitab yang disusun oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Baik. Syurga itu memiliki beberapa nama. Ditinjau dari sifat-sifatnya. Namun yang dinamai tetaplah satu, ditinjau dari zatnya. Semua nama itu sinonim jika ditinjau dari zatnya dan berbeza-beza nama jika ditinjau dari sifat-sifatnya, saling menerangkan antara satu dengan lainnya. Boleh faham? Syurga ni kan banyak nama. Demikian juga contoh. Nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala, nama-nama kitab sucinya, nama-nama para rasulnya, nama-nama hari kiamat dan nama-nama neraka. Maknanya benda sama. Cuma diberi berbagai nama. Boleh faham? Contoh, ya, Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala. Ya, dia Maha Esa, dia satu. Tapi Allah Ta'ala banyak nama tak? Banyak nama, betul kan? 99 nama yang kita ketahui. Banyak lagi nama-nama Allah Ta'ala. Ya. Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Alim, Al-Basir, Al-Sami', ya, Al-Bari, Al-Wahhab, Al-Tawwab, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Bari, ya, Al-Ghani dan pelbagai lagi. Jadi menunjukkan pada zat yang satu, iaitu Allah Ta'ala. Ya, dan itu memang ya dimaklumi. Contoh Nabi SAW memiliki banyak nama tak? Banyak nama SAW. Nabi SAW gelarannya. Ya, Al-Mahi, Al-Qasi, apa lagi? Nabi SAW. Adalah nama-nama Nabi SAW. Ya, selain daripada nama Nabi SAW, Muhammad, Ahmad dan sebagainya. Baik. Demikian juga, sudah. Demikian juga, ya, nama-nama Allah Ta'ala, nama kitabnya, ya, nama para rasulnya, nama-nama hari kiamat dan nama-nama neraka. Jadi nama syurga ni banyak. Di sini disenaraikan iaitu 10 nama syurga. Kerana apa? Kerana bila kita baca Quran, kita akan temui nama-nama ni yang berbeza-beza disebut. Ya, disebut syurga itu dengan nama-nama yang berbeza. Contoh, yang pertama, nama syurga adalah Al-Jannah. Syurga dinamakan Al-Jannah sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alladzina tawaffahumul malaikatu tayyibina wa yaquluna salamun. Ya, yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah. Ya, alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun.
Iaitu orang-orang yang ketika diwafatkan, dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka yang para malaikat berkata kepada mereka, salamun alaikum, masuklah ke dalam jannah kerana apa yang telah kamu kerjakan. Masuk dalam jannah. Surah An-Nahlu, surah yang ke-16, ayat 32. Jadi kalau kita jumpa perkataan jannah itu adalah syurga. Nama syurga. Tapi syurga itu satu. Nama dia banyak. Yang kedua, Darussalam. Syurga juga dinamakan juga Darussalam, yakni negeri sejahtera. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Wallahu yad'u ila darissalam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, yakni syurga, dan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dia kehendaki ke jalan yang lurus, iaitu Al-Islam. Surah Yunus, surah 10, ayat 25. Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman, Lahum darussalami 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bagi mereka disediakan Darussalam, yakni tempat yang damai di syurga di sisi Rabb-nya, dan dialah pelindung mereka kerana kebajikan yang mereka kerjakan. Jadi surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 127. Jadi Allah memberi maklumat kepada kita bahawa orang yang akan memasuki syurga, ya, Darussalam, Al-Jannah. Kerana apa? Kerana mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa, beramal soleh. Kerana apa yang telah mereka. Jadi al-jaza'u minal jinsil amal. Jadi Allah sebut, ya, tengok sebagai luasnya rahmat Allah. Allah bagi syurga tu disebabkan oleh amal yang kita buat. Padahal hakikatnya, ya, Allah bagi syurga tu sebab rahmat daripada Allah. Sebab kalau berdasarkan, berpandukan kepada amal kita, tak padan. Tak layak nak masuk syurga. Tak padan. Ya, sebab beramal pun banyak lompang-lompang sana sini. Betul kan? Cacat sana sini, cacat sini sini. Datang kuliah pun lambat. Tu contoh. Kuliah dah mula, lambat. Asyik nyapu rumah, duduk kat dapur, masak nasi, bagai-bagai lah. Tu contoh. Luas tak rahmat Allah? Sangat luas. Masya Allah. Apa lagi yang kita nak mengeluh pada Allah? Allah tak tengok. Kalau makhluk tak, awak kerja berapa jam satu hari? 3 jam. Gaji 3 jam aja. Walaupun duduk di pejabat 8 jam. Contoh. Yang ketiga, Darul Khuld. Syurga dinamakan juga Darul Khuld, iaitu negeri keabadian, negeri yang kekal. Ya, sebagaimana firman Allah Tabaraka Ta'ala, Udkhuluha bisalam, Zalika yaumul khulud. Masuklah ke dalam syurga dengan aman dan damai. Itulah hari Al-Khuld, hari yang kekal abadi. Qaf, surah 50, ayat 36. This is a good news. Bushra lakum. Bagi orang yang di dunia, mereka taat pada Allah. Itulah imbalan yang mereka yakini dan mereka tunggu-tunggu. Dan Allah dia maha menepati apa yang dia janjikan. Syurga juga dinamakan Darul Khuld kerana penghuninya tidak akan meninggalkan syurga selama-lamanya. Ya, Allah Ta'ala berfirman, Ata'an ghaira maj'zud. Sebagai kurnia yang tidak ada putus-putusnya. Surah Hud, surah ke-11, ayat 108. Maknanya iaitu pemberian yang tiada putus-putus. Keterusan, bertali arus. Ya, tak ada langsung terputus. Sebagaimana firman Allah Ta'ala juga, Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Sungguh, inilah rezeki dari kami yang tidak ada habis-habisnya. Ya, surah Sad, surah 38, ayat 54. Jadi rezeki yang berada dalam syurga kurniaan Allah itu tak pernah putus. Rezeki di dunia ada putus-putus. Musim durian, ada tempoh tamat. Ya, dah habis berguguran, tak ada lagi dah. Tunggu dulu. Tunggu nanti bertahun, setahun, 6 bulan ke. Apa saja semua. Ya, tak pernah berterusan. Tapi di syurga berterusan. Buah sentiasa ada. Dan ajaib, tak pernah jemu makan. Kita di dunia kalau makan benda yang sama, jemu. Dah tak nak lagi dah. Selesai dah makan buah mangga, nak makan buah apple pula. Habis buah apple, nak makan anggur pula. Habis tu nak makan buah lain pula. Tapi di syurga, makan buah yang sama berterusan. Sebab apa? Makin bertambah makan, makin bertambah nikmat. Tu. Makan bukan untuk kenyang.
Bukan nak mengusir rasa lapar. Bukan. Makan untuk meraih kenikmatan demi kenikmatan. That one we cannot rationalize. Akal tak boleh nak rational benda tu. Sebab kalau ukuran dunia, tak akan boleh lah. Tak sama. Sebab di dunia makan nak mengusir rasa lapar. Minum nak mengusir rasa dahaga. Tapi di syurga tak. So, sebab itu, hanya dapat ditangkap dengan apa? Iman. Tu. Allah Ta'ala juga berfirman, La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya. Surah Al-Hijr, surah yang ke-15 ayat 48. Jadi syurga ni kalau masuk tak keluar lagi dah. Tapi masuk neraka ada harapan nak keluar. Dengan syarat apa tadi? At-Tauhid. Tu beza. Beza yang paling ketara. Dah masuk tak nak keluar. Macam kita lah. Ya. Macam kita masuk rumah kan. Luar sangat panas. Masuk rumah ada aircon sejuk. Tak keluar lah. Ya. Tak ada nak keluar nak bawa bantal pergi tidur kat luar tengah hari. Tak. Tidur dalam rumah. Sejuk. Itu dunia. Ni tambah syurga. Ya. Tambah pula diperlihatkan neraka nanti. Ahli syurga tengok penghuni neraka. Lagi tak mau. Yang keempat, syurga dinamakan Darul Muqamah. Syurga dinamakan juga Darul Muqamah, negeri yang kekal. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Alladhi ahallalna darul muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Yang dengan kurnianya, dia yakni Allah menempatkan kami dalam Darul Muqamah, tempat kekal yang abadi, tempat syurga yang di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Surah Fatir, surah 35, iaitu ayat 35. Muqamah, iqamah. Minta iqamah. Minta apa tu? Visa. Tu iqamah panggil visa. Ni berapa lama nak tinggal ni di Malaysia? Setahun untuk belajar. Every year renew. Tu iqamah, muqamah. Tapi di syurga kekal selama-lamanya. Ya, selagi Allah perintahkan kekal, kekal lah ni. Yang kelima, Jannatul Ma'wa. Ini selalu ni. Ini selalu. Biasalah ni. Kalau Darul Muqamah, Darul Khuld, ni barangkali tak, we not notice, kita tak perasan. Ya, tapi kalau Al-Jannah, syurga Firdaus, tu selalulah kita jumpa. Jannatul Ma'wa juga, selalu juga kita dengar. Syurga dinamakan Jannatul Ma'wa, yang negeri tempat yang menetap. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Indaha Jannatul Ma'wa, Inna lil muttaqina fi maqamin amin. Sungguh orang-orang yang bertakwa berada dalam maqamun amin. Tempat aman. Syurga tempat yang paling aman. Masya Allah, nikmat. Keamanan dalam segala segi. Ya, iaitu surah Ad-Dukhan, surah yang ke-4, ayat 51. Makna maqam adalah... salah. Skip. Masya Allah. Jannatul Ma'wa. Pergi terus lompat 106 Di dekatnya ada Jannatul Ma'wa. Ya, syurga tempat tinggal. Surah An-Najm. Ya, An-Najm. Surah yang ke-53. Ayat 15. Bintang. Ya, Indaha Jannatul Ma'wa. Correction. Yang tu belum sampai lagi tadi. Terskip one page. Yang keenam, nama syurga adalah Jannatu Aden. Ada orang nama Adnan. Ni nama syurga ni. Syurga dinamakan juga Jannatul Aden, iaitu syurga-syurga tempat menetap. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib. Innahu kana wa'duhu ma'tiya. Iaitu syurga Aden yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun syurga itu tidak tampak, tidak kelihatan, sungguh janji Allah itu pasti ditepati. Surah Maryam, surah ke-19, ayat 61. Tengok, Allah sifatkan syurga itu adalah satu, dijanjikan oleh Allah untuk hamba-hamba. Apa makna hamba? Taat, tunduk, patuh, akur. Mesti ada sifat padanya. Takwa, iman, amal soleh, tauhid. Walaupun syurga itu tak nampak.
Memang tak nampak. Allah sifat syurga tak nampak. Dia perkara ghaibiat. Yang ghaibiat. Jadi imani saja. Maka Allah pasti akan menepati janjinya. So bersabar sebentar di dunia. Nanti sampai masanya kamu akan diperlihatkan syurga itu. Jannatu adnin bermakna iqamah, tetap, dan dawam, kekal. Ya. Dikatakan dia tinggal di satu tempat. Jika dia menetap di satu tempat, oleh kerana itu dinamakan jannatu iqamatin. Maknanya dawam itu berterusan lah. Ya. Yang ketujuh dinamakan syurga itu adalah Al-Firdaus. Syurga dinamakan Al-Firdaus sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan syurga Firdaus sebagai tempat tinggal. Surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 ayat 107. Ni sebab apa? Yang paling terkenal syurga ni namanya Firdaus. Sebab apa? Sebab ramai orang bagi namanya Firdaus. Orang lelaki selalu nama Firdaus. Kata Al-Firdaus bermakna sebuah kebun yang di dalamnya terkumpul semua hal yang biasa ada pada seluruh kebun yang ada. Jadi Firdaus adalah nama atas seluruh syurga. Dikatakan juga bahawa Firdaus adalah nama syurga yang paling utama dan yang paling tinggi. Sebab tu Nabi SAW perintahkan kita minta syurga apa? Firdaus. Oh, ada sini. Diterangkan di sini. Ada hadis tersebut. Dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, pada muka surat 84. Ini kitab ni. Ya, kitab Arab ni. 2 jilid yang telah ditahqiq oleh di bawah seliaan Isyraf Syekh Bakar bin Abdullah. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, dan meninggallah Syekh ni. Beliau rahimahullah mengetuai projek mentahqiq seluruh kitab-kitab, hampir keseluruhan kitab-kitab Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Puluhan jilid, 60 ke 70 ni. Lengkap ensiklopedia kitab-kitab, iaitu oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Bagi yang ahli ilmu atau talibul ilm, maka belilah kitab ni. Complete set. Kerana tak terhitung luasnya ilmu. Barang siapa yang menguasai kitab-kitab itu, Masya Allah, dia telah menguasai pelbagai ilmu. Banyak. Kitab akidah, hadis, fiqh. Apa lagi? Sirah. Kitab sirah yang terkenal ni. Ibn Qayyim Al-Jauziyah karang. Kitab Zadul Ma'ad fi Hadis Khairul Ibad. Bekalan seorang hamba ni dalam perjalanan menuju Allah. Kitab sirah Nabi SAW. Berapa jilid? 6, 7 jilid. Kitab apa lagi? Ibn Qayyim. Al-Wabilus Sayyib. Zikir-zikir askar. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya, dan banyak lagi lah kitab-kitabnya. Yang sangat komprehensif dan ensiklopedik. Kenapa? Ya, karena beliau adalah merupakan salah seorang imam kabir, Syekhul Islam, ensiklopedia bergerak. Syekhul Islam Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, yang juga memiliki kitab yang tak terhitung banyaknya, lebih banyak daripada kitab muridnya ini. Dan Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah telah bermulazamah dengan Ibn Taymiyah rahimahullah dalam tempoh yang lama, sampai masuk penjara bersama, sehinggalah gurunya meninggal dunia. Betapa banyak ilmu yang dia serap. Sehingga berkata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya, kitab tentang tarikh, kitab sejarah, yang memaparkan sejarah-sejarah tokoh-tokoh, para ulama. Cukuplah kebesaran dan kemasyhuran Ibn Taymiyah rahimahullah itu dari sisi keilmuan dan sebagainya, dengan adanya menghasilkan seorang murid, iaitu Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Tetapi kenyataannya bukan Ibn Qayyim saja murid dia. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, ya, Al-Imam Al-Barzali rahimahullah, ya, Al-Imam Al-Mizi adalah rakan, saling berkongsi, saling mengambil manfaat. Dan banyak lagi ulama yang tak terhitung menjadi murid. Ya, ramai tak terhitung. Yang di antara mereka itu yang menulis kitab yang pelbagai, seperti Al-Imam Al-Wasiti, yang padanya Ibn Taymiyah tulis kitab, iaitu Aqidah Wasitiyah dan sebagainya. Masya Allah. Ya, beruntung para ulama yang hidup mereka itu sampai sekarang dengan warisan ilmu, pahala yang berterusan. Maka hendaklah kita juga jadi seperti mereka. Tak dapat menyamai mereka, sekurang-kurangnya ada ilmu yang kita wariskan. Dengan itu kita akan beristirahat di alam barzah dengan menuai hasil secara berterusan, iaitu ilmun yantafa'u bih, atau
sadaqatun jariyah au waladun soleh yad'ulah. Yang ke-8, yang belum lagi. Dalam kitab Hadil Arwah, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, syurga itu berbentuk kubah. Syurga yang paling tinggi, yang paling luas, yang paling tengah adalah Firdaus. Dan atapnya Firdaus adalah Arash Ar-Rahman. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Yang beliau SAW bersabda, "Idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus." Bila kamu nak minta kepada Allah, apa permintaan kamu yang paling utama? Apa nak minta? Minta syurga Firdaus. Sebut nama. Be specific. What you want. Ya Allah, masuklah aku dalam syurga. Itu tak spesifik. Sebut syurga apa? Nabi SAW ajar. Minta syurga Firdaus. Kenapa? Fa'innahu awsatul jannah. Sebab syurga Firdaus itu adalah yang paling tengah. Wa a'lal jannah. Paling tinggi. Wa fawqahu. Di atas dia apa dia? Arsyur Rahman. Yang paling tinggi. Jadi makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang paling tinggi apa? Penghujung tadi. Paling atas. Arash Allah. Ya, lepas arash Allah tu, dah tiada tempat lagi dah. Tu. Tempat tu makhluk. Allah Ta'ala tidak akan bergantung, tidak akan berhajat pada makhluk. Betul kan? Allah dia pencipta makhluk. Allah itu, dia menyatakan dirinya atas pada arash. Arash itu adalah penghujung makhluk. Penghujung tempat. Jadi Allah berada di atasnya. Faham? Macam itulah keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Bukan menafikan Allah itu tinggi. Ya, berada di atas arash. Tak mungkin lah Allah macam tu. Kalau Allah macam tu, Allah makhluk macam kita. Tu rosak akal. Ya. Dia menentang Al-Quran dengan akal dia. Akal ahli falsafah. Contaminated. Akal yang telah tercemar. Dengan syubhat yang sangat membinasakan dia. Ya. Di atasnya adalah Arash Ar-Rahman. Wa minhu tafajjara anharul jannah. Dan dari Firdaus itulah memancar seluruh sungai-sungai. Daripadanya mengalir sungai-sungai yang masuk ke dalam syurga. Bayangkan betapa indahnya gambaran ini. Dengar, indah tak gambarannya? Arash Allah, ya, dia berada di tengah, paling tinggi. Daripadanya mengalir sungai-sungai. Masya Allah. Macam kita tengok air terjun tu. Ya, daripada atas kan sumber dia. Kadang bukan ada kolam apa pun. Daripadanya tu keluar air. Tapi punya banyak air yang turun. Cantik tak kawasannya? Cantik. Kalau tengok apa bird view, helikopter view daripada atas, Masya Allah, cantiknya. Nampak sumber air turun, terjun. Kemudian mengalir menjadi sungai. Kemudian berpecah-pecah menjadi anak-anak sungai. Yang kesemuanya kembali ke laut. Complete ekosistem. Ya, yang Allah atur. Itu baru pemandangan dunia yang sangat mencengangkan. Itu baru syurga dunia. Ini syurga akhirat. Yang tak dapat langsung nak dibandingkan. Berlipat-lipat kali ganda. Sebagaimana nak buat analogi pemahaman, ya, Allah memiliki 100 rahmat, satu saja diturunkan ke dunia. Dengan itulah makhluk semua berkongsi. 99 Allah simpan nanti di akhirat. Kembali semula yang satu jadi 100. Bayang. Baru satu. 1 out of 100. 10% only. Remaining 90%. Macam mana nak gambar? Semoga Allah kurniakan kita nikmat yang sangat agung ini. Amin ya rabbal alamin. Yang ke-8, nama syurga adalah Jannatun Na'im. Ya, Jannatun Na'im. Syurga dinamakan Jannatun Na'im, yakni syurga-syurga tempat kenikmatan sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat jannatun na'im, syurga yang penuh kenikmatan. An-ni'mah, na'im. Ada orang bagi nama na'im. Na'imah. Kenikmatan lah. Ya. Jadi surah Luqman, surah 31, ayat 8. Nama ini mencakup seluruh syurga. Kerana di syurga tersebut terhimpun berbagai macam nikmat. Seperti makanan, minuman, pakaian, hiasan, aroma yang harum, indah pemandangannya, luas tempat tinggalnya, dan nikmat-nikmat lainnya yang zahir maupun yang batin. Yang ke-9, Maqamun Amin. Syurga dinamakan Maqamun Amin, yang di tempat yang menetap yang aman. Aman.
Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Inna lil muttaqina fi maqamin amin. Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam maqamun amin. Tempat yang aman. Tempat yang paling aman sekali, syurga. Ya. Aman pada diri kita. Makan, minum, tak perlu nak ke toilet. Tak payah. Ya. Nak berludah, berkahak, tidak lagi. Cuma berpeluh, lebih bau, lebih harum seperti kasturi. Makan siang malam. Tak ada langsung menghadapi masalah. Masalah apa? Obesity. Walaupun tak keluar najis. Nampak? Kita makan, input ada output, iaitu najis. Tapi di syurga semuanya sudah ditukar. Ditukar dari segi apa? Metabolisme badan. Allah tukar dah. Dia punya prinsip. Ya, perut pun dah tak letih lah. Istirahat juga perut dalam syurga. Di dunia letih siang malam dia. Tuan dia tidur, dia bekerja. Betul kan? Perut kita tu. Ya, nak tidur, makan macam-macam. Berapa lama dia nak ambil masa nak proses tu, nak melalui usus yang sangat panjang tu. Banyak stages dia. Sebelum akan dikeluarkan dan akan diserap oleh badan menjadi darah. Ya, dan juga kepada daging untuk menghasilkan tenaga dan sebagainya. Makna maqam adalah tempat mukim. Adapun makna amin adalah aman dari segala keburukan, jauh daripada bencana dan perkara-perkara yang tidak disukai lainnya. Dan syurga itu mengumpulkan sifat-sifat aman seluruhnya. Yang ke-10 yang terakhir, iaitu nama syurga adalah maq'adi sidqin. Syurga dinamakan maq'adi sidqin, iaitu tempat keinginan. Tempat keinginan, kemahuan. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Inna lil muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Tu. Sesungguhnya orang yang bertakwa berada di taman-taman dan sungai-sungai. Di maq'adi sidqin, tempat yang disenangi di sisi Rabb yang Maha Kuasa. Surah Al-Qamar, surah yang ke-54, ayat 54 hingga 55. Jadi dalam syurga tu, kita nak apa? Ya, semua ada. Bahkan, apa saja yang kita fikir, yang kita tergambar, ya kita nak pada Allah, kita nak, maka ketika itu kita dapat. Ya, dalam hadis pernah disebutkan, ada seorang lelaki tanya pada Nabi SAW. Dalam syurga ada unta tak? Ada unta. Lalu kata Nabi SAW, ada. Apa yang kamu fikir ada. Ya. Unta ke kuda, dia tanya. Dia mungkin di dunia dia minat dengan kuda atau unta. Ada. Ya, lalu Nabi SAW kata apa? Apa saja yang kamu fikirkan, maka ada dalam syurga. Jadi kalau nak apa-apa dalam syurga nanti, digambarkan saja, ada. Kerana apa? Kerana itu adalah negeri tempat untuk kita meraih nikmat. Keinginan-keinginan yang kita inginkan, Allah akan tunaikan. Di dunia ni banyak keinginan yang kita tak dapat. Betul kan? Tengok orang lain banyaknya kenikmatan, rumah besar, keretanya mewah, teringin tapi tak mampu. Ya, itu adalah fitrahnya manusia. Jadi nanti di syurga, apa saja keinginan, minta saja. Bukan minta, tergambar saja keinginan itu datang. Masya Allah. Sebab itu syurga ni nikmatnya tak padan nak dibandingkan dengan nikmat dunia. Juga tak padan kalau dibandingkan dengan amalan-amalan yang kita buat. Tapi begitulah. Ya, betapa nak menyedarkan kita, hamba-hamba Allah Ta'ala ni. Betapa ya luasnya rahmat Allah. Betapa baiknya Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Yang banyak melakukan pelanggaran. Yang sedikit sekali amal yang dia persiapkan untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Itulah dia. Jadi, di antara perkara yang paling besar, yang paling nikmat di dalam syurga itu nanti adalah, sebagaimana yang kita ketahui, iaitu kita akan berpeluang, kita akan dapat melihat wajah Allah Ta'ala. Itulah dia yang paling agung. Iaitu, kata Nabi SAW dalam hadis, iaitu mendapat melihat. Ya, iaitu ahabba ilaihim minan nazari ilaihi wala aqarra li'ayunihim. Itu. Nabi SAW sebut sebelumnya, fawallahi ma a'tahumullahu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ilaihi. Ya, minan nazari ilaihi
wala aqarra li a'yunihim. Demi Allah, Allah tidak pernah memberikan sesuatu yang paling mereka cintai dan yang paling menyejukkan pandangan mereka, ya, daripada melihat kepadanya. Jadi inilah nikmat yang agung. Semoga Allah kurniakan kita nikmat yang agung ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, selesai sudah bahagian yang kedua, iaitu 10 nama syurga. Baik, sekarang kita masuk bahagian C. Bahagian C iaitu nikmat-nikmat syurga. Sesungguhnya di dalam syurga terkumpul seluruh nikmat. Ya, sebab syurga adalah darul nikmah. Darul naim tadi. Ya. Diriwayatkan dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Nabi Musa AS pernah bertanya kepada Rabbnya, Ma adna ahlil jannati manzilah? Siapakah penduduk syurga yang paling rendah tingkatan kedudukannya? Allah Tabaraka wa Ta'ala menjawab, Huwa, dia rajulun. Seorang yaji'u yang datang ba'da ma udkhila ahlul jannatil jannah. Siapa yang paling rendah tingkatan? Ya. Di dalam syurga ni siapa yang paling, sebab kita tahu syurga itu terdiri daripada 100 tingkatan. Yang paling rendah sekali ni macam mana gambaran mereka itu? Ia adalah seorang yang datang setelah seluruh penduduk syurga masuk ke dalam syurga. Lalu dikatakan padanya, masuklah ke dalam syurga. Orang itu menjawab, Ya Rabbku, bagaimanakah caranya? Semuanya telah menempati tempatnya dan telah mengambil bahagiannya. Ya, orang syurga dah masuk dulu. Dia lewat. Semua dah masuk syurga, dia yang terakhir. Ya. Jadi, di antara orang terakhir masuk syurga ni dikenali sebagai kelompok Jahannamiyun. Iaitu mereka ahli neraka, tapi mereka masih ada iman. Kemudian setelah diazab untuk tempoh tertentu, keluar daripada neraka, dibersihkan, kemudian baru boleh masuk syurga. Ini kelompok terakhir. Ya, semua orang dah masuk ke syurga, dah menikmatinya. Ya, berlalu masa, setelah mereka selesai menjalani hukuman dalam neraka, keluar. Ya, dengan rahmat Allah. Allah bagi keampunan. Dengan dibersihkan seluruh diri mereka itu. Masuk syurga. Jadi sebelum nak masuk syurga tu, dia mengadu kepada Allah. Bagaimana caranya? Ya, semua orang dah ambil tempat. Macam kita lah. Ya, contoh nak masuk sekolah. Ya, nak masuk sekolah. Ya. Dalam bilik darjah tu ada 40 orang pelajar. Kita baru pindah sekolah nak masuk kelas tu. Dah penuh dah semua. Ya, meja kerusi pun dah tak ada lagi dah. Contoh. Ya, macam mana nak masuk? Macam mana nak duduk? Ya. Lalu dikatakan kepadanya, apakah kau rela jika memiliki kerajaan seperti milik seorang raja di dunia? Orang itu menjawab, tentu aku rela ya Rabb. Allah Tabaraka wa Ta'ala berkata padanya, inilah bahagianmu dan yang semisalnya dan semisalnya lagi. Pada kali kelima orang itu berkata, tentu aku rela ya Rabbku. Kemudian Allah berkata padanya, Hadza laka wa asyaratu amsalih walaka ma ishtahat nafsuk waladzat ainuk. Inilah bahagianmu dan 10 kali lipatnya. Bagimu pula segala apa yang diinginkan oleh jiwamu dan apa-apa yang menyenangkan pemandanganmu. Maknanya, ya, betapa nikmatnya, betapa luasnya. Ya. Tu tak terbayangkan. Itu orang terakhir. Bayangkan orang yang mula-mula masuk syurga. Ya. Nikmat sekali. Orang itu kembali berkata, aku rela ya Rabbku. Musa AS bertanya lagi pada Rabbnya, Rabbi fa'a'lahum manzilah. Siapa pula yang paling tinggi kedudukannya? Dah kalau paling rendah pun macam tu kedudukannya. Ya, keistimewaannya. Sehingga ya Nabi SAW buat perbandingan seperti seorang raja di dunia. Raja. Memiliki kerajaan seluruhnya dia punya. Ini kedudukan yang paling bawah. Allah Ta'ala menjawab, Ulaika alladzina aradtu gharastu matahum biyadi. Wa khatamtu 'alaiha falam tara 'ain wa lam tasma' udhun wa lam yakhtur 'ala qalbi bashar. Mereka itu orang-orang yang aku pilih. Aku menanam kemuliaan mereka dengan tanganku sendiri dan aku tutup dengannya. Ni tengok. Kalau kita belajar tauhid asma wa sifat ni kan, tengok Allah kata, aku menanam kemuliaan mereka dengan tanganku. Tu dengan tangan Allah. Bagaimana kaedahnya? Imani. Macam mana belajar dah kan? Tauhid al-asma wa sifat. Apa dia? Imani. Tetapkan. Isbat. Kemudian sucikan. Bila kaif. Khalas. Selamat. Itulah dia akidah ahli sunnah wal jamaah yang sejati.
Jangan jadi ahli kalam, tasbih, tolak, ya, takwil. Tu membatalkan sifat Allah tu. Juga. Jadi matinya itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas pada hati manusia. Jan. Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban. Jadi tak dapat digambarkan. Ya. Wala uzunun sami'at, wala ainun wala ainun basar, wala uzunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Sama maksud dia ni. Ya. Ya, mala ainun ra'at, mata tak pernah tengok. Tu, mala ainun ra'at. Ra'a, mata tak pernah tengok, tak boleh bayang betapa tak dapat digambarkanlah syurga tu. Yang paling tinggi kedudukan ni. Kalau yang bawah tadi pun dah macam tu, atas lagi dah. Berganda-ganda. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, saudara-saudaraku, bersegeralah menuju ampunan Rabb kamu dan menuju syurga yang luasnya sebesar langit dan bumi. Di dalamnya terdapat apa-apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas pada hati manusia. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalul jannati allati wu'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar ukulaha daimun wa zilluha tilka uqbal ladzi nattaqau. Perumpamaan syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa ialah seperti taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sentiasa berbuah dan teduh. Tu tengok buah berterusan. Itulah tempat kesudahan bagi orang yang bertakwa. Surah Ar-Ra'd, surah yang 13 ayat 35. Begitu juga Allah Ta'ala berfirman, Masalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asinin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin lazzatin lisyaribina wa anharum min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratum min rabbihim. Perumpamaan taman syurga yang dijanjikan bagi orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidaklah payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya. Juga sungai-sungai khamar, yakni anggur yang tidak memabukkan, yang lazat rasanya bagi peminumnya. Serta sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperolehi segala macam buah-buahan. Juga ampunan dari Rabb mereka. Surah Muhammad, surah 47 ayat 15. Banyak ni ayat-ayat ni. Baik, kita baca lagi. Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh, bahawa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki berupa buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang mirip, dan di sana mereka itu memperolehi pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 25. Begitu juga Allah tabaraka ta'ala berfirman, وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وَدَانِيَةٍ عَلَيْهَا ظِلَالُهَا
ودانية عليها ظلالها ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. Dan Allah memberi balasan kepada mereka, yakni orang-orang yang berbuat kebajikan, kerana kesabarannya, yakni berupa syurga dan pakaian sutera. Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat, yakni merasakan teriknya matahari dan tidak pula dingin yang berlebihan. Dan naungan pepohonnya dekat di atas mereka dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya. Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal. Kristal yang jernih terbuat daripada perak. Mereka tentukan ukurannya sesuai dengan kehendak mereka. Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe. Jahe itu adalah halia yang didatangkan daripada sebuah mata air, yakni di syurga, yang dinamakan salsabil. Dan mereka itu dikelilingi oleh para pemuda yang tetap muda. Bidak, pemuda-pemuda. Apabila kalian melihatnya, nescaya kalian mengira mereka itu adalah mutiara yang bertaburan. Dan apabila engkau melihat keadaan di sana, iaitu syurga, nescaya engkau akan melihat berbagai macam-macam kenikmatan dan kerjaan yang besar. Mereka berpakaian sutera halus yang hijau dan sutera tebal dan memakai gelang terbuat daripada perak, dan Tuhan memberikan pada mereka minuman yang bersih, yang suci. Inilah balasan untukmu atas dan segala usahamu diterima dan diakui Allah. Surah Al-Insan, surah yang 76, surah ke-76 ayat 12 hingga 20. Jadi Allah menggambarkan sebahagian daripada panorama syurga yang sangat indah. Yang sangat indah di mana disebut keadaan kita beristirahat, bersenang-lenang. Ada orang yang melayan. Ya, minum-minum, makan-makan. Masya Allah. Dengan berpenampilan yang paling indah, paling cantik, paling mewah. Di dunia tak merasa. Hidup susah, miskin. Ya. Cuma ada keinginan. Tapi di syurga, di dunia kamu kaya kah, kamu miskin kah? Ya. Dengan syarat kamu bertakwa, kamu akan dapat. Ya, apa yang Allah telah persiapkan. Dan ia tak dapat sekali-kali dibandingkan dengan nikmat di dunia. Begitu juga Allah Taala berfirman dalam surah Al-Ghasyiyah, surah yang ke-88 ayat 10 hingga 16. Fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabsusah. Mereka, yakni para penghuni syurga itu, dalam syurga yang tinggi. Syurga yang tinggi. Tidak engkau dengar ucapan yang tidak berguna di sana. Di sana ada mata air yang mengalir. Dalam syurga tak ada perkataan yang lara. Tak ada semang-semang kedai kopi. Gosip-gosip tak ada dia. Sebuah perkataan-perkataan yang baik, yang indah. Very good. In term of bicara. Ya, sopan santun. Masya Allah. Ya, perkataan-perkataan yang indah dan enak didengar. Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan. Juga gelas-gelas yang tersedia di dekatnya. Serta bantal-bantal sandaran yang tersusun. Dan permainan ini yang terhampar. Cuba bayang kita duduk dekat kafe yang berada di luar, kawasan luar tu.
Tengok panorama, jalan, bangunan, lautan, sungai. Nikmat tak? Oh, sangat nikmat. Very eksklusif. Syurga nak mendekatkan pemahaman. Bagi contoh panorama tu. Ya, ada mata air yang mengalir. Sambil bersantai-santaian. Sambil berdiskusi, bersembang-sembang. Kemudian pemandangan yang terhampar. Betapa cantiknya pemandangan itu. Macam kita lah duduk di atas rumput, kapet yang cantik. Betul kan? Oh, rasa tenang, aman. Allah Ta'ala juga berfirman, Inna Allah yudkhilul ladhina amanu wa aminus salihati jannatin tajri min tahtihal anharu yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a walibasuhum fiha harir. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan berupa gelang-gelang emas dan mutiara dan pakaian mereka dari sutra. Tengok sutra, pakaian yang paling berkualiti, betul kan? Di dunia. Orang lelaki dilarang pakai. Di syurga there is no prohibition, tak ada larangan. Semua boleh pakai. Ya, Al-Hajj surah yang ke-22 ayat 23. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman, Aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabraq wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Mereka berpakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal dan memakai gelang terbuat daripada perak. Dan Allah memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci. Al-Insan 76-21. Di dunia, perhiasan yang paling bernilai apa? Emas dan perak. Di syurga pun ada juga. Kenapa? Allah mengetahui. Manusia ni hamba ciptaannya suka perkara itu. Jadi dia di syurga pun ada juga. Tapi kualitinya tentu tak sama. Cuma sama pada sebutan, tak sama pada hakikat. Allah Tabaraka Ta'ala juga berfirman, Muttaqi'ina ala rafrafin khudrin wa abqariyin hisan. Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani yang indah. Surah Ar-Rahman, surah 55 ayat 76. Jadi, digambarkan sutra itu dengan warnanya. Warna apa? Warna hijau. Ya, warna hijau. Ya, warna yang indah, yang sedap mata memandang. Di dunia, kehijauan alam ini kalau sudah dibuang, dihilangkan, maka cacatlah alam ini. Ya, hasil tangan-tangan manusia. Hutan-hutan tebal, habis dia gondolkan. Sampai ke pinggir sungai, sampai ke pinggir tasik, habis dia gondolkan. Akibat kerakusan dan ketamakan. Maka hilanglah keindahan dunia ini. Maka datanglah pula, ya, bencana demi bencana. Banjir kilat, tanah longsor, ya, tanah lumpur dan pelbagai lagi. Tengok betapa pentingnya menjaga kehijauan alam ini. Allah Ta'ala juga berfirman, sudahlah. Muttaqi'ina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat, merasakan teriknya matahari, juga tidak merasa dingin yang berlebihan. Maknanya there is no weather or climate change. Nikmat. Tak panas, tak dingin. Ya, maknanya sangat sesuai dengan situasi setiap orang. Dia tak merasa kegelisahan. Ya, tak merasa betapa bila berpeluh berlekit, tak. Tu kalau kita di Malaysia ni panas, berpeluh melekit, berbau badan. Pakaian berbau busuk. Kena dibasuh. Ya, contoh. Tapi di situ tidak lagi berlaku semua perkara ini. Allah Tabaraka Ta'ala juga berfirman, Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabrakin mutaqabilin kadzalika wazzawajnahum
كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. Sungguh orang-orang yang bertakwa itu berada dalam tempat yang aman, yaitu di dalam taman-taman dan mata-mata air. Mereka memakai sutera yang halus dan sutera yang tebal, yang saling duduk berhadapan. Demikianlah kemudian kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Di dalamnya mereka dapat meminta segala macam buah-buahan dengan aman dan tentram. Surah Ad-Dukhan, surah yang ke-4, ayat 51 hingga 55. Allah Tabaraka Ta'ala juga berfirman, Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Yutafu alaihim bisihafim min zahabin wa akwab. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون Innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun. Masuklah kamu, hai orang beriman dan berserah diri, ke dalam syurga. Ini perintah Allah. Udkhul, masuk. Fi'il amar, masuk. Kamu dan pasangan-pasangan kamu akan digembirakan. Good news. Diedarkan untuk mereka. Welcome ke syurga. Special guest. Ya. Full package, well entertained. Nampak? Diedarkan untuk mereka piring-piring dan gelas-gelas dari emas. Dan di dalam syurga itu terdapat apa-apa yang diingini oleh hati. Tadi kan kita sebut, Nabi SAW sebut. Apa saja yang diinginkan oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata. Everything is available. There is nothing impossible. Apa saja tak ada. Dan kalian itu kekal di dalamnya. Itulah syurga yang diwariskan bagi kamu kerana perbuatan yang telah kamu kerjakan. Tu good deeds rewarded. What you sow, you reap. Ni lah dia. Di dunia kamu buat baik, dapatlah. Kalau buat jahat, buat kemungkaran, buat maksiat, macam mana Allah nak bagi? Ya, sesuai, balasan sesuai dengan amalan. Di dalam syurga itu terdapat banyak buah-buahan untuk kamu yang sebahagiannya kamu makan. Sungguh orang yang berdosa itu kekal dalam azab neraka. Surah Az-Zukhruf. Surah yang ke-43 ayat 70 hingga 74. Rugilah orang-orang yang dihumbankan ke dalam neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya, Allahumma adkhilna al-jannah. Ya, Allahumma adkhilna al-jannah. Allahumma adkhilna al-jannah. Allah Tabaraka Ta'ala berfirman, Fihinna khairatun hisan. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ. Di dalam syurga-syurga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita. Jelita, cantik sangat-sangat. Mana cantik? Isteri ke atau bidadari? Dalam syurga. Bidadari, maka nikmat Tuhan kamu yang mana kamu nak dustakan? Ya, bidadari-bidadari yang dipelihara dalam kemah-kemah. Bidadari itu dah ada dah. Dia sedang menunggu. Suami mereka nak masuk nanti. Ya. Kalau isterinya tak soleh, rugi ya. Dapat kat bidadari ya. Tapi kalau isterinya solehah, bersama dengannya. Dan dia ya memiliki kedudukan yang tinggi berbanding dengan para bidadari. Jadi di situ dah tak ada sifat dengki, cemburu, dah tak ada lagi dah. Ya. Di dunia cemburu ya amat. Ya, bahkan kadang melampaui batasan. Itulah sifat wanita. Ya, itu sifat wanita yang memang tabiinya seperti itu. Hatta isteri-isteri Nabi SAW pun sangat cemburu sekali. Seperti Aisyah radhiyallahu anha tu sangat cemburu pada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kan? Sampai waktu dah meninggal pun masih lagi cemburu. Kenapa? Nabi SAW sering menyebut-nyebutnya. Lalu apa kata Nabi SAW sebab apa? Sebab daripada dialah orang yang mula-mula ya menerima Islam. Dialah orang yang mula-mula yang membenarkan. Dialah orang yang memberikan bantuan, sokongan, dokongan, motivasi, perangsang. Nampak?
Jadi senyaplah Aisyah radhiyallahu anha, tak boleh nak bantah. Dia adalah orang yang paling awal. Orang yang menghadapi susah payah. Ya, untuk menjaga Nabi SAW, memberikan kegembiraan daripada Nabi SAW. Dan daripada dia lah, ya, radhiyallahu anha, maka Ahlul Bait ini itu berterusan sampai sekarang. Keturunan Nabi SAW terpelihara. Betul kan? Adapun isteri-isteri yang lain, Allah takdirkan tidak memiliki zuriat. Kalau ada pun, kemudiannya meninggal waktu kecil. Seperti anak kepada Maryah Al-Qibtiyah radhiyallahu anha, iaitu Ibrahim alaihissalam. Meninggal waktu kecil. Begitu juga anak Nabi SAW yang wanita. Semuanya meninggal. Ya, tak sempat nak melahirkan zuriat, tapi sempat berkahwin dengan Utsman radhiyallahu anhu, 2 orang anak Nabi SAW. Ya. Kemudian Zainab radhiyallahu anha juga berkahwin. Kemudiannya meninggal mereka semuanya itu. Ya, yang ada zuriat adalah Fatimah, ya, binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka datang daripada jalur Husain dan Hasan radhiyallahu anhuma. Ada lagi tak? Ada. Apa lagi nama dia? 2 orang perempuan. Anak Fatimah radhiyallahu anha. Itu sejarah yang digelapkan. Ada lagi anak Nabi SAW yang juga melahirkan keturunan. Cucu. Cucu yang belah perempuan. Baik, mari. Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, iaitu berbagai nikmat yang menyenangkan, sebagai balasan terhadap apa-apa yang mereka kerjakan. Surah As-Sajdah, surah yang ke-32 ayat 17. Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wala yarhaqu wujuhahum fatarun wala zillah wujuhahum qatarun wala zillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, yakni syurga. Dan tambahannya, iaitu kenikmatan melihat Allah Ta'ala. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Maknanya apa? Mulia mereka itu, penghuni syurga. Mereka itulah penghuni syurga, mereka kekal di dalamnya. Ya, surah Yunus, surah yang ke-10 ayat 26. Baik, kita baca huraian sedikit. Kita berhenti di bahagian ini kerana nanti kita didatangkan pula tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang syurga. Yang dimasukkan pada ayat ini iaitu perkataan al-husna, yang terbaik adalah syurga. Sebab tidak ada tempat tinggal yang lebih baik darinya. Adapun yang dimaksudkan dengan az-ziyadah, iaitu tambahan, adalah memandang wajah Allah Ta'ala yang mulia. Ya, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala melimpahkan kurnia tersebut pada kita kesemuanya dengan nikmat-nikmat dan kemurahannya. Amin ya rabbal alamin. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan sifat-sifat syurga beserta kenikmatan-kenikmatannya, kesenangan-kesenangannya, kebahagiaannya dan keindahannya. Ya. Adapun di antara hadis-hadis Nabi SAW mengenai hal ini adalah sebagai berikut. Intaha, selesai penjelasan. Ya, pengarang atau penyusun Hafizahullah Ta'ala mendatangkan banyak ayat Al-Quran. Untuk apa ni? Sebab apa banyak ni dalil didatangkan dalam bab nikmat syurga? Supaya kita bersungguh. Ya, bersungguh untuk meraih syurga. Kisah-kisah mengenai syurga, sifat-sifatnya banyak. Ya, pada juzuk yang ke-30, juzuk yang ke-28, juzuk yang ke-29, banyak. Ya, maka bacalah, fahamlah agar makin menyungguhkan diri kita untuk mempersiapkan bekal supaya kita layak masuk syurga. Dan ketika membaca ayat-ayat tentang syurga, langsung saja kita berdoa, minta kepada Allah. Ya, Allahumma adkhilnil jannah. Allahumma adkhilni jannah. Allahumma adkhilni jannah. Barang siapa yang mengucapkan 3 kali, maka syurga akan berkata kepada orang yang mengucapkan tadi, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam syurga. Ni kita dah sebut 3 kali. Maka syurga pun akan berkata dan berdoa, memohon kepada Allah, ya Allah, seolah begini, dia telah memohon untuk memasukiku, ya Allah. Maka perkenankanlah doanya. Jadi, menjadi pelajaran juga bahawa syurga boleh berbicara. Allah izinkan syurga berbicara. Begitu juga neraka. Neraka pun boleh berbicara. Bahkan neraka lagi mengerikan. Ya, Allah sebut tentang neraka itu.
Bagaimana dia boleh berbicara? Bukan setakat dia boleh berbicara. Ya. Neraka itu sendiri bukan, dia tu ada leher. Ya. Ada leher, ada telinga, ada lidah. Sebagaimana hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW bersabda, takhruju unukun minan nari yaumal qiyamah. Leher neraka akan keluar pada hari kiamat. Sama tak leher neraka dengan leher kita? Tak sama. Kenapa yang itu boleh terima? Wahai ahli kalam, Allah Ta'ala wajahnya dengan wajah kita sama tak? Tak sama. Maha suci Allah. Ya. Cuma tadi pemisalan tu nak mendekatkan pemahamannya. Maha suci Allah daripada pemisalan seperti itu. Tapi nak membungkam ahli kalam yang rosak akal tu. Sampai tahap tu tak boleh fikir. Ya. Kenanya syubhat yang sangat membinasakan, racun yang mematikan. Ya. Ainani tubsirani wa uzunani tasma'ani wa lisanun yantiq. Tu. Dia memiliki dua mata boleh melihat. Neraka pun ada dua mata. Kita ada dua mata? Sama tak? Tak sama. Ya. Dua telinga yang dapat mendengar. Kita ada dua telinga? Sama juga dua telinga bilangan. Telinga nama sama, bilangan pun sama. Tapi sama tak pada hakikat? Tak sama. Kenapa? Very simple macam term macam tu pun kamu tak boleh fikir. Wahai orang yang rosak fikirnya, wahai ahli kalam. Tinggalkan ilmu kalam ni. Merosakkan. Ya. Dan sekeping lidah yang boleh berbicara. Kita ada sekeping juga boleh bicara, dia pun boleh bicara. Sama tak? Sama pada makna. Nama, tapi sama tak pada makna? Pada makna, pada kaifiah, pada zat. Tak sama. Yaqul, lalu neraka pun berkata, inni wukiltu bisalasah. Aku ni diwakilkan, ditugaskan untuk 3 golongan manusia. Aku ni tempat 3 manusia dia akan aku uruskan mereka itu. Siapa? Bikulli jabbarin anid. Setiap orang yang sombong lagi membangkang, asyik nak bantah. Siapa orang sombong? Iblis, syaitan dan pengekornya, orang kafir dan juga orang musyrik. Dan juga orang-orang yang mengaku Islam tapi membangkang. Quran kata tak Allah begitu, dia kata tak, bukan begitu. Dia lebih pandai daripada Allah. Tu bangkang lah. Bila dia tegakkan kebenaran, sombong, degil, tak nak tinggal. Tetap juga nak pegang kaedah ilmu kalam dia tu. Nampak? Dia tak nak ikut kaedah kalam Allah. Dia nak ikut kaedah ilmu kalam. Kalam ahli falsafah. Secara sederhana macam tu pun dia tak boleh keluar. Tetap dia nak pegang juga kaedah tu. Ajaib. Ada kalam Allah. Ni kalam Aristotle, Plato, bagai-bagai. Dan juga yang itu. Mana akal kamu ni, weh? Weh. Bahasa kasar. Sampai, bahasa kasarnya, sampai bengap tahap tu, dia tak boleh fikir tu. Allah sebut dah, faham mudah aja. Ya. Tu. Wa bikulli man da'a ma'allahi ila an akhar. Yang kedua siapa? Mereka yang menyeru kepada selain daripada Allah. Menyeru. Minta tolong selain daripada Allah. Minta bantuan, minta doa, minta hajat. Bukan pada Allah, minta pada pemilik kubur. Orang mati. Yang ketiga siapa? Wabil musawwirin. Kepada setiap orang yang menggambar makhluk hidup. Artis, lukis-lukis. Tangkap-tangkap gambar makhluk hidup ni. Ya. Kuatir tu masuk sini ni. Tu, syurga. Ya. Pun boleh berbicara. Ya, nanti syurga tu syurga neraka. Kalau syurga berbicara dalam bahasa yang enak, yang sopan, yang santun. Ya, syurga pun kata welcome. Welcome to paradise. Ya, Masya Allah. Yes. Syurga dan neraka sama-sama berbicara. Siapa berdoa untuk masuk dia? Siapa berdoa untuk jauh daripada dia? Tengok neraka pun, bila seorang berdoa, ya Allah, ya jauhkanlah daripada neraka. Tadi kita baca kan? Allah ma'ajir minan nar. Lalu neraka kata, ya Allah, jauhkanlah dia daripada aku. Ya, dan memang ada Nabi SAW ajar doa. Tengok ni. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah SAW sabda, man sa'alallahul jannah salasa marrat. Barang siapa yang memohon syurga kepada Allah 3 kali. Tengok Allah Ta'ala bagi kita mudah jalan. Bukan minta 1 kali. Bukan 3 kali. Only 3 times. Marrat. Berterusan. Apa dia? Ya. Qalatil jannah. Allahumma adkhilhul jannah.
Syurga pun berkata, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam syurga. Jadi kita tukarlah lafaz tadi. Allahumma adkhilhu jadi Allahumma adkhilni. Ni domir kita. Al-Jannah. Fahim tu? Cuba baca. Allahumma adkhilni. Allahumma adkhilnil jannah atau adkhilniyal jannah. Boleh dulu. Mana nak mudah sebut lah. Betul. Syekh Harap kata gitu. Wa man istajara minan nari salasa marrat. Dan barang siapa pula memohon perlindungan kepada Allah daripada azab api neraka sebanyak 3 kali, qalatin nar, apa kata neraka? Neraka cakap, jawab, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, lindungi dia. Hu tu balik pada siapa? Yang berdoa tadi tu. Daripada apa? Api neraka. Jadi kita pakai lafaz ni, Allahumma ajirni minan nar 3 kali. Baca sekarang. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Maka qalatin nar. Allahumma ajirhu minan nar. Wallahu a'lam. Kita berhenti pada perenggan yang terakhir di sini sebelum kita memasuki tentang hadis-hadis pula yang dibawakan oleh penyusun Hafizahullah Ta'ala dengan mengambil daripada risalah dan juga fatwa-fatwa Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Mudah-mudahan dengan itu kita akan bersungguh-sungguh, sentiasa bermotivasi, istiqamah, sangat mengharapkan, sangat merindui untuk menggapai syurga Firdaus ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.